Pelbagai aktiviti giat diadakan bersempena Brunei December Festival. Semalam Brunei Film Blitz menayangkan filem-filem tempatan di Mahakarya Institute of the Arts Asia, Plaza Atira. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Acara antara lain bertujuan ke arah mengukuhkan lagi visi dalam mewujudkan identiti filem negara dan sebagai perintis bagi panggung wayang tempatan melalui pendidikan, latihan dan pendedahan. Brunei Film Blitz merupakan pesta filem pertama tempatan yang ditubuhkan pada bulan Disember 2017 sebagai sebahagian dari acara tahunan BDF yang memaparkan budaya dan seni di negara ini melalui penayangan filem. Ini Aina, salah seorang pelajarku yang berpotensi. Impian 1.0 pameran lukisan yang menampilkan 11 orang pelukis tempatan dirasmikan hari ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang diadakan di Unit 204 Kompleks Membeli Belah Mabohai diadakan sempena Brunei December Festival. 11 orang pelukis masing-masing mempamerkan hasil-hasil seni dalam cara aplikasi berbeza. Semua lukisan yang dipamerkan dijual kepada orang awam. Pameran dibukakan bermula pukul 9 pagi hingga 7 malam sehingga Selasa ini 29 Disember 2020. The Alpha Challenge 2020 mencabar intelektual dan fizikal peserta. Bahan beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. The Alpha Challenge 2020 anjuran disanlit sendirian berhad sempena Brunei December Festival yang disokong oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kembali lagi dengan tema Legend of the Hunters. Perasmiannya diadakan pagi tadi di Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas bagi cabaran Tide Hunters. Berangkat menyertai acara yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Ibni Duli yang Teramat Mulia Pada Keseri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dengan token penghargaan diberikan oleh Jackson Ting Pengarah Urusan disanlit sendirian berhad. Terdapat dua kategori iaitu 5 km dan 10 km laluan bagi edisi tahun ini. Kedua-dua kategori bertujuan untuk mencabar intelektual dan fizikal para peserta. Awang Dominic Eng dari Petstar Beta muncul sebagai Grand Champion pada pertandingan ikan hiasan beta seri pertama. Majlis penyampaian hadiah berlangsung petang tadi di Dewan Sekolah Rendah Jerudong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pemenang Grand Champion berjaya membawa pulang wang tunai sebanyak RM250, sebuah trofi dan sijil. Menurut Awang Muhammad Azrin bin Haji Jafaruddin, pengerusi Estetik Beta Community Brunei Darussalam, pada tahun ini sebanyak 300 ikan beta dipertandingkan dengan penyertaan dari 100 peserta. Pertandingan ikan ini sebenarnya sering kali sudah diadakan, tapi untuk December Festival sama kami punya tim, kami first time mengadakan tujuan untuk meriahkan lagi suasana December Festival di samping mengenalkan untuk orang ramai apa itu ikan beta, beta fish. Juga dianjurkan sempena Brunei December Festival dan sebagai acara sampingan December Arena, persembahan teater Takdir Keranamu diadakan. Dianjurkan selama 2 hari bermula semalam, teater dipersembahkan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan.
Menyaksikan persembahan teater Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Teater Kendalian Sutra Memento memaparkan kisah seorang wanita muda yang berjaya dalam kerjaya namun tertekan setelah kematian ibunya. Mesej yang diketengahkan memberi kefahaman bagaimana isu tersebut dapat meruntuhkan kesihatan mental seseorang sehingga memerlukan sokongan masyarakat terutama dalam kalangan keluarga atau rakan sebaya. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Karunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setia Usredab Pentadbiran Kewangan dan Estet di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 235 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 549 sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,202 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 103 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 82,554 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pertubuhan Warga Mas Negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 74 kali khatam sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Majlis diadakan pagi tadi di Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkorong. Bacaan surah Al-Fatihah memulakan majlis diketuai oleh Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis khatam diteruskan dengan para peserta khatam membaca surah ayat-ayat lazim dan disusuli bacaan takhtim serta doa khatam dibacakan oleh Hajah Nur Jainah binti Haji Putra. Majlis antara lain bertujuan untuk meraih keberkatan serta mendukung dan membudayakan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam kalangan warga Mas di negara ini. Masjid Kampung Danau Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran dan terjemahannya bagi ahli muslimah masjid berkenaan. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid. Majlis dihasrat dapat meraih keberkatan dan membudayakan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dalam kehidupan seharian. Kawasan sekitar Bandar Seri Begawan akan bertukar wajah apabila projek mural gergasi di sebuah bangunan di Jalan Roberts siap dilaksanakan. Projek di bawah kawalan Jabatan Bandaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Kementerian Pembangunan itu merupakan inisiatif bagi mencantikkan lagi ibu negara. Kerja menyiapkan mural gergasi ini dikendalikan oleh beberapa orang belia tempatan dari The Guerrilla Architects. Lakaran gergasi ini akan menjadi sebuah lagi mercu tanda di ibu negara sekaligus menjadikan Bandar Seri Begawan sebagai tempat yang harus dilawati. Ia dijangka siap pada awal tahun depan. Semasa kerja-kerja menyiapkan projek, orang ramai khasnya para pejalan kaki dan pengguna jalan raya dinasihatkan agar tidak mendekati kawasan tersebut. Okay, so because
This project is located in Bandar. A lot of people are going to be intrigued by it because it's such a huge piece of work. Everyone's just curious. So one way we mitigate people from coming inside, because there's all these different works here, is we hoarded the place. We ensured that there's only a few entrances, and therefore only allocated people are allowed to enter the premise. We had road closures as well. We have Bandaran involved in this and the police to assist us in any such matter that the public is involved. Apabila siap nanti, projek mural gergasi ini akan mengubah wajah Bandar Seri Begawan. Ibu kota negara bukan sahaja bertambah cantik dan indah, bahkan Bandar Seri Begawan akan menjadi destinasi tumpuan pengunjung. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Amalan bersedekah sangat dituntut dalam Islam dan satu perbuatan yang mulia. Bersempena 38 tahun penubuhan Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Bersatu, pagi tadi diadakan majlis pengagihan sedekah pakaian. Majlis diadakan di Kampung Lubuk Pulau. Penyerahan sumbangan pakaian kepada saudara-saudara baru disempurnakan oleh orang kaya Mahabijaya Awang Haji Othman bin Uking, Penasihat Persatuan Bersatu, dan Hajah Rohaidah Anizah binti Muhammad Kamsani, Setiausaha Agung Bersatu menjelaskan, selain memupuk sifat tolong-menolong, ia juga bagi berkongsi rezeki dalam membantu masyarakat yang kurang berkemampuan di negara ini. Juga diadakan pelbagai aneka jualan. Untuk memberi peluang kepada saudara Ketani yang memang meminati bidang perniagaan, Ketani buka peluang untuk diorang untuk menceburi perniagaan kecil-kecilan. Mungkin ini satu gelakan dan juga sebagai permulaan awal lah untuk saudara Ketani berjinak-jinak dalam perniagaan. Pameran fotografi solo Kampung Air berlangsung pagi tadi di Kunyit 7 Lodge, Kampung Bolkiah, Kampung Air. Sebanyak 13 buah karya seorang jurugambar tempatan dipamerkan. Hasil karya Bahrain Yusof ini mendedahkan pameran solo yang julung kalinya ia diadakan, yang merupakan landasan awal untuk memperlihatkan hasil karya seorang jurugambar pertubuhan fotografi negara Brunei Darussalam. Pameran ini mengetengahkan hasil penggambaran dari sudut kehidupan harian dan budaya di Kampung Air. Ia mendokumentasikan kehidupan dan keunikan dari perspektif seorang pelancong dalam negeri. Kampung Air dipilih sebagai tema untuk pameran solo saya ini ialah kerana ianya merupakan salah satu mercu tanda di negara Brunei Darussalam, dan juga Kampung Air adalah tempat destinasi pelancong dari luar dan di dalam negeri. Rancangan saya pada masa akan datang ialah saya ingin memperbaiki seni fotografi saya ini dan cuba untuk menembusi peringkat antarabangsa. Pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan di kawasan pos Polis Kawalan Berbuluh, Kampung Wasan berhasil menemukan 15 kotak barang kiriman ataupun pasal mengandungi barangan tegahan yang cuba dibawa masuk ke negara ini secara tidak sah. Kejadian tersebut terbongkar apabila anggota polis yang bertugas sedang membuat pemeriksaan rutin ke atas kenderaan-kenderaan yang melalui jalan berkenaan. Setelah menjalankan pemeriksaan terhadap bungkusan-bungkusan yang mencurigakan yang disimpan di kawasan tempat duduk penumpang, anggota polis menemukan beberapa rokok elektrik atau vape beserta peralatan-peralatannya. Pemandu seorang lelaki serta penumpang seorang wanita, kedua-duanya warga tempatan ditahan dan barangan rampasan dibawa ke Balai Polis Limau Manis dan peralihan siasatan akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan selanjutnya. Pemantauan, risikan serta pengesanan terhadap kegiatan jenayah akan sentiasa dijalankan oleh pasukan polis Diraja Brunei dalam memastikan negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara dan harmoni. Pekan Muara pagi tadi menjadi tumpuan orang ramai terutama para penggemar aktiviti berbasikal penyertai Muara Kuceria Ekspedisi Basikal, anjuran bersama Majlis Perundingan Mukim Serasa dan Majlis Perundingan Mukim Mentiri. Lebih 200 orang penggemar basikal menyertai ekspedisi yang diadakan sejauh 21 km bermula dan berakhir di Pekan Muara.
Hadir Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelepasan ekspedisi disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat, Penasihat Majlis Perundingan Mukim Serasa. Aktiviti buat julung kali ini diadakan bagi memupuk budaya hidup sihat dan cergas dengan melibatkan diri dalam kegiatan sukan. Di samping memeriahkan suasana Pekan Muara menjadikan Muaraku ceria. Juga diadakan tamuria Mukim Serasa dihasrat dapat membantu meningkatkan perekonomian penduduk kampung di samping memperkenalkan produk-produk tempatan 1K 1P. Lebih 200 orang menyertai aktiviti Tai Chi anjuran Persatuan Hokian pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Ia diadakan bersempena Tahun Pelancongan Brunei China 2020 dan juga merupakan salah satu acara bagi memeriahkan lagi Brunei December Festival. Antara menyertai Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Manakala aktiviti yang sama juga berlangsung di Pantai Muara. Antara yang hadir Puan yang terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan, kem latihan program khidmat bakti negara PKBN dan Lanes Hotel di daerah Tutong juga mengadakan aktiviti Tai Chi. Memberikan pendedahan dan tata cara menunggang motosikal yang selamat secara berkumpulan kepada para ahli motosikal merupakan antara tujuan kumpulan Bikers Brunei KBB mengadakan acara menunggang motosikal Ride Border to Border. Pelepasannya berlangsung pagi tadi di kawasan Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Lebih 130 penumpang dari kelab-kelab motosikal di negara ini menyertai acara ini. Mereka akan membuat persinggahan ke beberapa buah pos kawalan di negara ini seperti di Pos Kawalan Labu Temborong, Pos Kawalan Ujung Jalan, Pos Kawalan Kuala Lurah dan berakhir di Pos Kawalan Sungai Tujuh, daerah Belait.